Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Alhamdulillah kita dapat bertemu dalam kelas sirah untuk mata pelajaran sirah lah bagi menjawab soalan UPKK tahun 2018. Seperti yang kamu dah buat. Jadi hari ini kita akan bincangkan jawapan tentang kertas sebenar soalan sirah bagi UPKK tahun 2018. Ustaz harap semua dah bersedia. Okey, untuk bahagian A, soalan yang pertama, soalan 1 hingga 10 markah, bulatkan jawapan yang betul. Surah pertama yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah surah Alif Al-Muddathir, Ba Al-Qad, Jim. Jim Al-Alaq, Dal Al-Fil. Jawapannya Jim Al-Alaq. Iaitu surah ni adalah bermula dengan ayat Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Itu adalah wahyu yang pertama diturunkan kepada Rasulullah SAW semasa baginda mengasingkan diri di Gua Hira. Di Gua Hira ketika itu bertarikh 17 Ramadan tahun pertama kenabian. Baginda Rasulullah SAW telah didatangi oleh malaikat Jibril dan menyuruh baginda membaca. Itu ialah surah wahyu yang pertama daripada Allah SWT, daripada surah Al-Alaq. Okey, bagus semua betul Okey, yang kedua, peristiwa nuzul Al-Quran berlaku pada bulan baru sebut tadi. Bulan apa? Ramadan. Jawapannya ba. Okey. Tarikhnya seperti yang Ustaz sebut tadi ialah 17 Ramadan. Sehingga gini kita kalau kita tengok dalam kalender pun ada menyambut peristiwa nuzul Al-Quran. Peristiwa nuzul Al-Quran ini juga dikenali sebagai peristiwa penurunan wahyu yang pertama ataupun peristiwa Nabi dilantik menjadi Rasul di Gua Hira. Okey. Bila? Bulan Ramadan, 17 Ramadan tahun pertama kenabian. Siapakah orang yang, yang ketiga, siapakah orang yang mula-mula memeluk Islam? Khadijah binti Khuwailid, Uthman, Abu Bakar Siddiq, Ali bin Abi Talib. Jawapannya ialah Alif. Khadijah binti Khuwailid. Siapa dia ni? Dia ni siapa? Dia ialah isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isteri yang pertama iaitu Sayyidatina Khadijah. Wanita pertama memeluk Islam dia ialah orangnya iaitu Sayyidatina Khadijah. Kemudian Ummu Aiman ialah di kalangan hamba perempuan yang pertama memeluk Islam. Kalau hamba lelaki, Zaid bin Harisah nama dia. Okey, Abu Bakar As-Siddiq pula adalah sahabat Nabi yang memeluk Islam di kalangan lelaki yang pertama memeluk Islam. Lelaki dewasa yang pertama iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Talib juga adalah sahabat Nabi dan juga sepupu baginda, iaitu beliau ialah kanak-kanak pertama yang memeluk Islam. Jadi dalam ramai-ramai ni siapa yang pertama? Orang yang pertama ialah Khadijah binti Khuwailid, isteri baginda Rasulullah SAW. Okey, kemudian yang keempat, namakan tempat turunnya wahyu pertama. Soalan sama juga. Mana? Sama macam Ustaz cerita tadi, iaitu nuzul Al-Quran ataupun wahyu pertama turun di Gua Hira. Dekat sini ada dua jawapan sebenarnya. Ada dua jawapan. Iaitu Gua Hira dan Bukit Nur. Bukit Nur ni kalau dalam bahasa Arab kita panggil Jabal Nur. Okey,
Gua Hira ini terletak di atas puncak Jabal Nur. Jadi kalau dikatakan Jabal Nur pun betul juga, tapi yang lebih tepat ialah Gua Hira. Okay, walaupun ada dua jawapan, kita pilih yang lebih tepat. Gua Hira. Faham tak? Okey. Soalan yang kelima. Bulatkan jawapan yang betul juga. Sampai 10 kan. Okey, yang kelima. Rasulullah SAW menerima wahyu melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Jibril. Jibril pun memang tugasnya ialah menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Dan dia juga adalah ketua bagi segala malaikat Jibril. Okey. Kalau Israel, tugas dia apa? Yang alif ni. Israel tugasnya mencabut nyawa. Israfil meniup sangka kala. Mikail menyampaikan rezeki. Okey, yang keenam. Jawapan nombor 5 ialah jin. Yang keenam, kanak-kanak pertama memeluk Islam ialah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Talib. Okey. Zaid bin Harisah ni ialah hamba lelaki yang memeluk Islam. Hamba lelaki pertama yang memeluk Islam. Warqah bin Nawfal siapa? Warqah bin Nawfal ni ialah sepupu Sayyidatina Khadijah. Yang mana selepas dia Rasulullah menerima wahyu di Gua Hira, Khadijah telah membawa Rasulullah bertemu dengan Warqah bin Nawfal untuk bertanyakan tentang peristiwa tersebut. Lalu Warqah pun mengesahkan bahawa Rasulullah telah dilantik menjadi Rasul melalui peristiwa penurunan wahyu yang pertama. Okey, yang ketujuh. Siapakah yang mengetuai tentera kafir Quraisy dalam peperangan Badar? Alif. Abu Jahal. Abu Jahal ni adalah menjadi ketua dalam peperangan Badar Al-Kubra. Abu Jahal. Abu Sufyan juga adalah pembesar Quraisy, tapi ketika itu Abu Sufyan tidak mengetahui perang Badar bagi orang kafir. Abu Sufyan mengetahui peperangan Khandaq. Abdullah bin Ubay ni siapa? Dia adalah ketua bagi orang munafik. Orang munafik iaitu orang yang berpura-pura memeluk Islam. Sebenarnya hatinya kufur. Dia berpura-pura je memeluk Islam. Dialah ketua golongan munafik yang menghasut lebih kurang 300 orang tidak menyertai peperangan Uhud. Ni Abdullah bin Ubay ni jahat. Okey, kemudian Ubay bin Khalaf. Siapa? Ubay bin Khalaf juga adalah salah seorang pembesar Quraisy pada waktu itu. Tapi ketuanya ialah dalam perang Badar ialah Abu Jahal bin Hisham. Okey. Perang Badar berlaku pada tahun berapa hijrah? Kedua hijrah. Okey, bagus. Perang Badar berlaku pada tahun kedua hijrah. Yang mana itu adalah peperangan pertama. Perang kafir, ramai 313 orang tentera Islam telah menyertai peperangan tersebut menentang 1,000 orang tentera kafir, dan akhirnya yang memenangi peperangan tersebut ialah tentera Islam. 313 orang menentang 1,000, tapi tentera Islam berjaya menangi peperangan tersebut dengan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, yang ke-9. Manakah antara berikut termasuk dalam peristiwa Mi'raj? Mi'raj ni ialah peristiwa Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha dari
Baitul Maqdis. Daripada Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha melalui 7 tingkatan langit itu dikenali sebagai peristiwa Mi'raj. Kalau daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang naik buraq tu, itu disebut peristiwa apa? Siapa tahu? Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha tu nama tempat. Rasulullah daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tu, pergerakan tu namanya peristiwa apa? Isra dan Mi'raj. Isra. Yang di darat tu nama dia Isra. Daripada Baitul Maqdis ataupun daripada Masjidil Aqsa tu naik ke Sidratul Muntaha, itu peristiwa apa? Isra. Isra yang darat tadi, yang naik ke langit. Mi'raj. Mi'raj. Itu nama gabungan dia, Isra dan Mi'raj. Perjalanan Isra tu yang di daratan, yang naik ke langit tu Mi'raj. Okey, yang pertama dibawa ke Masjidil Aqsa. Rasulullah dibawa ke Masjidil Aqsa itu peristiwa apa? Mi'raj lah. Isra. Okey, di belah dada Nabi Muhammad SAW. Itu peristiwa apa? Isra juga. Sebelum berlaku perjalanan Isra tu, dada Nabi dibelah oleh Jibril dan dibersihkan hati Nabi dengan air Zam-Zam, kemudian dituang ke dalam hati Nabi itu iman dan hikmah. Hikmah tu kebijaksanaan. Jadi peristiwa tu peristiwa apa belah dada ni? Peristiwa Isra. Okey, sampai di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ni terletak di langit. Ini adalah kiblat para malaikat. Ini peristiwa apa? Mi'raj. Menerima kefaduan solat. Peristiwa apa? Mi'raj. Jadi yang betulnya mana? Jawapan bagi soalan 9 ialah 3 dan 4. Jadi jawapannya Dal. Betul? Dan. Okey, kemudian Isra ialah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Okey, perjalanan Nabi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tu dikenali sebagai apa? Isra, macam Ustaz sebut tadi kan. Okey, apakah peristiwa yang tidak dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan peristiwa di atas? Peristiwa Isra ni, apa yang Nabi tak lalui? Okey. Yang pertama, berhenti di Baitul Laham. Betul tak? Salah. Betul. Baitul Laham ni. Betul. Baitul Laham ni terletak di Palestin. Baitul Laham terletak di Palestin. Jadi betul tak? Betul. Okay. Rasulullah berhenti kat Baitul Laham. Okey. Kemudian berhenti di Madian. Madian ni pun tempat di antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Okey, betul ke tak? Berhenti, betul tak tempat tu tempat Rasulullah berhenti masa Isra? Betul. Madian, berhenti sekejap dekat situ, Madian. Okey. Baitul Laham berhenti. Baitul Laham ni dekat Palestin, iaitu tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Kemudian berhenti di Tursina. Di Tursina. Rasulullah berhenti kat situ. Tursina ni ialah tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu daripada Allah SWT. Ya, Rasulullah berhenti dekat Tursina. Tursina. Okey. Berhenti di Baitul Ma'mur. Berhenti kat Baitul Ma'mur ni betul ke tak? Betul. Tadi ada tak perkataan Baitul Ma'mur? Dekat soalan 9 ada tak? Ada ni Baitul Ma'mur ni jawapan bagi Mi'raj. Betul, nombor 3.
Baitul Ma'mur ni kat mana Ustaz Kadi? Tadi Ustaz cakap Baitul Ma'mur ni kat mana? Dekat darat Langit. ke dekat langit kan? Jadi Isra' ni perjalanan daratan, bukannya di langit. Betul tak yang dal ni? Betul tak? Betul. Tak, Rasulullah berhenti tak kat sini masa Isra'? Tak. Tak. Jadi jawapannya ialah dal. Okey? Betul tak? Nombor 10 kamu. Siapa jawab betul nombor 10? Saya. Kita terus ke soalan yang ke-11. Soalan 11 hingga soalan 15. Padankan kumpulan alif dengan kumpulan ba berkaitan bahagian jihad. Jihad ada dua bahagian, iaitu jihadul akbar dan jihadul asghar. Jihadul akbar ialah jihad yang besar. Jihadul asghar ialah jihad yang kecil. Okey, di bahagian alif ni ialah contoh-contoh jihad besar dan jihad kecil. Jadi macam mana kita nak bahagikan jihad besar dan jihad kecil? Paling senang ialah untuk kita ingat, jihad besar ialah jihad yang menentang musuh yang tak nampak, yang tak kelihatan dengan mata kasar. Okey. Manakala jihad kecil, jihadul asghar ni jihad kecil, ialah menentang musuh ataupun berjuang di alam yang nyata ni. Dengan musuh yang nyata. Mari kita tengok. Menentang kemungkaran. Jihadul akbar ke jihadul asghar? Jihadul asghar. Asghar. Okey, Asghar. jihad yang kecil. Perang menentang musuh. Jihadul asghar. Jihadul asghar. Asghar juga. Yang nampak musuh, nampak dengan mata kasar. Jadi dia jihad yang kecil. Melawan hawa nafsu. Jihadul akbar. Jihadul akbar. Jihadul akbar, yang tak nampak, hawa nafsu tak nampak, jadi jihad yang besar. Melawan godaan syaitan. Jihadul akbar. Jihadul akbar juga. Okey. Menuntut ilmu. Jihadul asghar. Jihadul asghar. Jadi inilah jawapan bagi soalan yang ke-11 hingga ke-15. Ustaz harap semua dapat jawab dengan betul. Okey, soalan ke-16. Masih lagi soalan padankan. Soalan 16 hingga 20. Padankan kumpulan alif dengan kumpulan ba berkaitan masyarakat Arab jahiliah. Okey. Sebelum kedatangan Islam, apa yang berlaku, dan selepas kedatangan Islam, apa yang berlaku? Kita lihat dekat bahagian alif ni, perkara-perkara yang berlaku, kita akan tentukan ia sama ada sebelum kedatangan Islam atau selepas kedatangan Islam. Yang ke-16, menyembah pokok. Sebelum kedatangan Islam ke selepas kedatangan Islam? Sebelum. Kedatangan Islam. Ada yang menyembah pokok, menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah roh, dan kebanyakan daripada mereka, masyarakat Arab pada waktu itu menyembah berhala. Jadi menyembah pokok masuk dalam golongan yang terdapat sebelum kedatangan Islam. 17. Zalim. Sebelum kedatangan Islam. Kedatangan Islam, masyarakat Arab hidup dalam keadaan yang zalim, menzalimi antara satu sama lain pada waktu itu. Suka bergaduh, suka berperang. Itu perangai masyarakat jahiliah. Hidup bersatu padu. Yang ke-18, hidup bersatu padu. Selepas Islam, Rasulullah SAW selepas saja membuka negara, berhijrah ke Madinah, membuka negara Islam, di situ Rasulullah memupukkan semangat perpaduan di antara semua kaum yang terdapat di Madinah. Maknanya selepas kedatangan Islam, Rasulullah selepas kedatangan Islam, Rasulullah telah berusaha menyatu padukan kaum yang terdapat di Madinah.
Bukan itu saja, sebelum hijrah lagi Rasulullah telah menyatu padukan yang pertama kaum-kaum di Madinah, iaitu puak yang sudah lama berperang dan bergaduh sama mereka, iaitu Aus dan Khazraj. Kemudian Aus dan Khazraj disatukan di Madinah. Dan dinamakan mereka sebagai golongan Ansar. Kemudian Ansar pula disatukan pula dengan siapa? Orang yang berhijrah dengan Rasulullah, kaum Muhajirin. Okey? Okey, selepas kedatangan Islam hidup bersatu padu. Melakukan zina. Sebelum kedatangan Islam. Sebelum Kedatangan Islam. Memang masyarakat jahiliah masa tu sangat sesat dan sangat teruk. Berzina sana sini, menyembah berhala dan sebagainya, kemudian zalim menzalimi. Itu adalah antara sifat-sifat mereka. Membunuh dengan kejam. Okey? Kemudian menghargai kaum wanita. Selepas kedatangan Islam. Selepas kedatangan Islam, Rasulullah SAW mengangkat martabat golongan wanita ini sebagai golongan yang dihormati. Kalau diikutkan sebelum kedatangan Islam dahulu, semasa zaman jahiliah, wanita ini diperdagang, tahu tak? Dijual beli, boleh bertukar-tukar. Kau ambil isi aku ambil isi kau contohnya. Boleh dijual, kalau kau nak belilah wanita ni. Nak aku ke bini aku, boleh dijual beli. Dijadikan seperti hamba abdi wanita. Selepas kedatangan Islam, Rasulullah SAW telah mengangkat martabat golongan wanita. Okey, ini adalah jawapan bagi soalan ke-16 hingga soalan 20. Ustaz Rab semua betul Okey. Kemudian soalan 21 hingga soalan 25. Isi tempat kosong berdasarkan jawapan yang diberi. Ali bin Abi Talib, permusuhan, Mi'raj, menyembah berhala, Madinah, Osman bin Affan. Ada 6 pilihan jawapan dekat sini, walaupun ada 5 tempat kosong. Jadi daripada 6 ni kita kena ambil berapa? 5 saja jawapan nak dimasukkan dalam tempat kosong. Okey, 21. Solat difadukan kepada umat Islam pada peristiwa Mi'raj, iaitu di Sidratul Muntaha. Rasulullah SAW telah menerima pada asalnya sebanyak 50 waktu solat sehari semalam. Setelah dikurangkan, akhirnya jadilah 5 waktu seperti yang kita lakukan sekarang. Okey? Di mana? Di Sidratul Muntaha, iaitu dalam peristiwa Mi'raj. Okey, perundangan Islam mewujudkan perdamaian dan menghapuskan permusuhan. Islam sangat menitik beratkan tentang keamanan dan kedamaian, keselamatan. Nama pun Islam. Islam tu berasal daripada perkataan selamat. Kita agama kita selamat. InsyaAllah selamat di dunia dan di akhirat. Dan menghapuskan permusuhan. Orang yang memeluk Islam, soalan 23, orang yang memeluk Islam melalui dakwah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ialah Osman bin Affan. Sayyidina Osman bin Affan menerima dakwah daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Abu Bakar memeluk Islam, beliau bersama Rasulullah dan sahabat lain yang telah memeluk Islam berusaha mengembangkan Islam. Dan Sayyidina Abu Bakar berjaya mengislamkan seorang sahabat yang hebat bernama Uthman bin Affan. Okey, soalan yang ke-24. Amalan orang Quraisy sebelum kedatangan Islam ialah menyembah berhala. Kalau tadi kita tengok menyembah pokok, tapi macam Ustaz sebut tadi, kebanyakan mereka menyembah berhala. Kemudian menyembah pokok, ada juga menyembah matahari, menyembah bulan dan alam semesta ni. Selain itu ada juga yang menyembah roh juga.
Untuk soalan ni jawapannya ialah menyembah berhala. 25. Kaum Ansar ialah penduduk asal Madinah. Madinah. Jadi jawapan yang tak ada dalam ni ialah Ali Ali bin bin Abi Thalib. Talib. Okey, untuk jadi jangan untuk mengelirukan kita, dia boh tambah satu lagi jawapan, iaitu Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib ni bukanlah daripada jawapan yang kita mahukan. Okey. Soalan 26 hingga soalan 30. Garis pada jawapan yang betul. Peperangan Khandaq berlaku pada bulan Syawal. Syawal. Khandaq berlaku pada bulan Syawal. Okey. Kalau Badar bulan Ramadan. Kalau Khandaq Syawal. Okey, kalau Uhud pun Syawal. Okey, khalifah pertama selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Abu Bakar As-Siddiq. Osman bin Affan. Abu Bakar Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, baginda digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq sebagai ketua pemimpin bagi umat Islam yang digelar sebagai khalifah. Bukan nabi tapi khalifah. Nabi Rasulullah adalah nabi yang terakhir. Okey. Kemudian Abu Bakar menggantikan baginda memimpin Islam dan digelar khalifah yang pertama. Okey. Bukan dia ni digelar khalifah dalam kalangan Khulafa Ar-Rasyidin. Khulafa Ar-Rasyidin dan pemerintah-pemerintah yang lain termasuk Abu Bakar lah. Okey, kemudian 28. Contoh mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah bulan terbelah dua. Atau bulan terbelah dua. Bulan terbelah dua. Antara mukjizat Rasulullah iaitu bulan terbelah dua. Tongkat menjadi ular ialah mukjizat bagi Nabi Musa alaihi salam. Okey. Bulan terbelah dua adalah contoh mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dicabar oleh orang kafir untuk menunjukkan bukti kekuasaan Allah SWT. Bukti Allah SWT itu maha berkuasa, maha agung. Lalu dicabar Rasulullah ini, kalau betul lah Tuhan kau tu, Allah tu maha agung, belah bulan. Maka Rasulullah pun berdoa kepada Allah SWT dan dengan isyarat tangannya terbelah bulan menjadi dua. Perkara ini peristiwa ini berlaku di mana? Di Jabal Qubais. Boleh catat dekat dekat soalan tu. Dekat Jabal Qubais. Jabal Qubais atau Bukit Qubais. Okey, Bukit Qubais. Okey, kemudian 29, Isra' dan Mi'raj berlaku pada 27 Rejab. 27 Rejab. Tahun ke-11 Rasulullah. 27 Rejab ni Rasulullah SAW telah dijemput oleh Allah SWT untuk bertemu dengannya melalui peristiwa Isra' dan Mi'raj. Okay, tahunnya tahun ke-11 Rasulullah, ataupun pada tahun itu digelar sebagai tahun duka cita atau kesedihan. Kenapa? Sebab tahun itulah berlakunya kewafatan Sayyidatina Khadijah dan meninggalnya bapa saudara Nabi yang Nabi sayang, iaitu Abu Talib. Dua orang yang menjaga dan mendukung dakwah Nabi ialah Sayyidatina Khadijah, kemudian bapa saudaranya yang menjaganya Abu Talib telah telah meninggal dunia dan Rasulullah sangat sedih. Maka tahun itu digelar sebagai tahun kesedihan atau tahun duka cita. Okey. Soalan ke-30.
hijrah kali kedua ke Habsyah diketuai oleh Ja'far bin Abi Ja'far Talib. bin Abi Talib. Jawapannya ialah Ja'far bin Abi Talib. Abi Talib. Kalau kali pertama ke Habsyah itu ketuanya ialah Sayyidina Osman bin Affan. Dan hijrah kali kedua pula ketuanya ialah Ja'far bin Abi Talib. Dia ni adik-beradik dengan Abu Talib. Okey, dia yang mengetahui orang Islam berhijrah ke Habsyah kali kedua pada tahun ke-7 kerasulan. Okey. Tandakan betul atau betul pada pernyataan yang betul dan salah pada pernyataan yang salah. Ini soalan 31 hingga soalan 35. Okey, Raja Habsyah ialah seorang raja yang bijaksana dan adil. Betul atau salah? Betul. Betul. Raja ni yang dinamakan yang bergelar yang bernama Raja An-Najashi. Beliau adalah seorang raja yang sangat adil. Walaupun ketika umat Islam berhijrah ke Habsyah itu, dia belum memeluk agama Islam. Tapi dia sangat adil dan saksama. Serta bijaksana. Seorang raja yang baik hati. Memberi perlindungan kepada orang-orang Islam yang berhijrah ke Habsyah. Okey, 32. Nama asal Madinah ialah Yathrib. Betul. Betul, okey. Yathrib adalah nama asal Madinah. Kemudian setelah Rasulullah SAW berhijrah dan membina negara Islam, baginda telah menukar nama Yathrib kepada nama Madinah. Okey? Faham tak? Nama lama Madinah ialah Yathrib. Okey. Ditukar oleh Rasulullah SAW kepada Madinah Al-Munawwarah yang bermaksud bandar yang bercahaya. 33. Rasulullah SAW diiringi malaikat Jibril ketika peristiwa Isra'. Betul ke salah? Salah. Salah. Betul, malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Jibril. Betul tak? Soalan awak lain ke? Rasulullah Betul. diiringi malaikat Jibril. Sama kan? Okey, 34. Peristiwa Mi'raj Rasulullah bermula dari Masjidil Haram. Betul ke salah? Salah. Peristiwa Mi'raj bermula daripada Masjidil Aqsa. Itu Mi'raj. Naik ke langit tu daripada Masjidil Aqsa. Soalan ke-35. Rumah Rasulullah SAW dianggap tempat pernikahan yang kedua semasa baginda berdakwah secara sulit. Betul ke salah? Salah. Okey. Waktu itu dakwah secara sulit berlaku di mana? Di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam ataupun namanya dikenali sebagai Darul Arqam, iaitu rumah Al-Arqam. Okey. Boleh Kita sambung dengan soalan 36 hingga soalan 40. Tulis betul pada pernyataan yang benar dan salah pada pernyataan yang tidak benar, yang salah. Solat ialah tiang agama Islam. Betul. Betul. Tulis bata wa ulam dalam bentuk perkataan. Okey. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Talib melaungkan azan ketika pembukaan kota Mekah. Betul ke salah? Salah. Siapa yang laungkan azan? Sayyidina Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah yang laungkan azan ketika pembukaan kota Mekah. Dan dia adalah muazzin yang pertama dan dia dilantik oleh
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri untuk laungkan azan. 38. Ibadah zakat diwajibkan kepada umat Islam dalam bulan Syawal pada tahun kedua Hijrah. Betul ke salah? Salah. Ibadah zakat diwajibkan dalam bulan Ramadan. Okey, dalam soalan ke-39. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat ketika berusia 63 tahun setelah berdakwah selama 23 tahun. Salah. Betul. Okey. Rasulullah wafat bila? Umur baginda? Berapa tahun? Umur Rasulullah SAW wafat berapa tahun? 63. 63 tahun. Baginda dilantik menjadi Rasul berapa tahun? Berapa tahun umur baginda dilantik menjadi Rasul? 40. 40 tahun. Jadi 63 tolak 40 berapa? 23. Okey, 23. Jadi betul tak ni? Dakwah Rasulullah 23 tahun? Betul tak? Betul. Betul. Okey. 40. Ketika Rasulullah SAW sedang tenat, baginda meminta Sayyidina Umar menjadi imam solat berjemaah. Betul ke salah? Tak tahu. Jawapannya salah. Rasulullah SAW telah meminta siapa? Sayyidina Abu Bakar menggantikan baginda mengimamkan solat. Okay, ketika Rasulullah SAW sedang sakit penat ataupun gering. Okey, jelas? Kita ke bahagian B. Ada masalah tak bahagian A? Siapa nak tanya? Tak ada. Tak Okey. ada. Bahagian B Tak ada. Okey, jawab soalan berikut berpandukan petikan. Okey, terdapat petikan dekat situ, kita kena baca, kemudian kena jawab soalan berdasarkan petikan. Kalau ada jawapan dalam petikan, maka kita kena ambil jawapan dalam petikan dahulu. Boleh? Siapa nak baca? Siapa nak baca? Boleh baca? Pat. Ke Ustaz nak panggil nama? Ada tak yang nak baca? Okey. Okey, Alia. Ada Alia tak? Alia? Alia ada? Tak ada. Syafi, baca Syafi. Okey. Nabi Muhammad mulai gering pada akhir bulan Safar, tahun ke-11 Hijrah. Tahun ke-11. Tahun ke-11 Hijrah. Yakni setelah 3 bulan selepas menunaikan Haji Akbar. Para sahabat berasa amat susah hati atas apa yang berlaku kepada Nabi Muhammad SAW. okey. Sambung baca Khalif Rifki. Khalif Rifki baca. Dekat mana? Yang ni lah. Ketika Nabi Muhammad SAW jatuh sakit, baginda berada di Madinah.
Pada hari pertama baginda sakit, baginda menziarahi kubur para sahabat di tanah perkuburan Baqi' yang letaknya tidak jauh dari Masjid Nabawi. Selain itu, baginda sempat menziarahi kubur para Syuhada. syuhada dalam perang Uhud. Baginda ditemani oleh orang suruhan baginda yang bernama Abu Muhaibah. Abu Muhaibah. Okey. Kita dah baca petikan tadi. Petikan tu menceritakan tentang peristiwa Rasulullah SAW diserang sakit ataupun mulai gering. Baginda mula gering pada pada akhir bulan Safar tahun ke-11 Hijrah. Ketika pulang daripada menunaikan haji akbar. Okey. Berdasarkan cerita dalam petikan tadi, kita tengok soalannya yang pertama, bilakah Nabi Muhammad SAW mulai gering? Ada tak jawapan dalam petikan? Ada. Ni, pada bulan Safar tahun ke-11 Hijrah. Ataupun setelah 3 bulan selepas menunaikan haji akbar. Okey, boleh juga. Akhir bulan Safar tahun ke-11 Hijrah atau 3 bulan selepas menunaikan haji akbar. Okey, soalan yang kedua. Mengapakah para sahabat berasa amat susah hati? Kenapa? Kerana Nabi Muhammad mulai gering. Okey, bagus. Kita tengok jawapannya betul tak? Atas apa yang berlaku tu kat situ maksudnya apa? Nabi Muhammad SAW mulai gering. Gering itulah. Kemudian jawapannya kerana Nabi Muhammad mulai gering. Yang ketiga, mengapakah Nabi menziarahi perkuburan Baqi'? Tengok jawapan dia. Mulai sakit pun boleh terima tadi. Mulai gering atau sakit. Okey. Menziarahi kubur para sahabat. Menziarahi kubur para sahabat. Okey. Siapakah yang menemani Nabi Muhammad SAW ke Bukit Uhud? Abu Muhaibah. Abu Muhaibah. Siapa dia ni? Orang suruhan baginda yang bernama Abu Muhaibah. Okey. Orang suruhan baginda bernama Abu Muhaibah ataupun kamu boleh jawab terus Abu Muhaibah. Okey, jelaskan 3 adab menziarahi perkuburan. Ni ada dalam teks tak? Adab. Ada tak dalam petikan? Tak? Tak ada. Okey, ni soalan kebat. Dia tanya adab. Adab pun masuk dalam kertas sirah. Tengok. Jelaskan 3 adab menziarahi kuburan. Yang pertama, cadangan ustaz memberi salam kepada ahli kubur. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Bagi salam kat ahli kubur. Kemudian mendoakan keampunan buat ahli kubur. Kita doakan keampunan buat orang-orang yang telah pergi mendahului kita tu kan, di kubur. Doakan keampunan untuk mereka. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu. Kemudian antaranya lagi menjaga kebersihan kawasan kubur. Ada lagi tak jawapan yang lain? Dia soalan dia fleksibel apa? Siapa nak cadangkan? Okey, cepat si Syafi. Menutup aurat. Menutup aurat. Okey, betul. Berpakaian menutup aurat boleh juga. Ni ada lagi cadangan. Tidak memijak atau melangkah kubur. Okay, menutup aurat tadi Syafi. Okay, lagi? Sedekah Fatihah. Okey, mengirim Fatihah kepada ahli kubur. Mengirim bacaan Fatihah. Okey, dalam bahasa senang kita sebut apa? Sedekah Fatihah. Lagi? Ada lagi tak? Tak ada Tidak membuat bising. Okey, antaranya.
Okay. Kemudian kita lihat soalan kedua dalam bahagian B, iaitu jawab semua soalan di bawah. Tuliskan 2 sikap Raja Habsyah terhadap orang Islam yang berhijrah ke Habsyah. Tadi kita dah tengok lah tadi dalam soalan yang sebelum ni tadi apa? Dia kata bijak dan adil. Ada tak jawapan tu? Ada. Adil, baik lagi, bijaksana. Okey, itu antara jawapannya lah. Melindungi mereka, melindungi siapa? Orang-orang Islam. Okey. Itu sikap yang ditunjukkan oleh Raja An-Najasyi atau Raja Habsyah. Kemudian 2.2. Ayat Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara beransur-ansur melalui perantaraan malaikat Jibril, ataupun kita boleh tulis malaikat Jibril. Okey, dah? Senang kan? Okay, 2.3. Nyatakan 3 pilihan yang dikemukakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kaum Quraisy yang melanggar perjanjian Hudaibiyah. 3 pilihan. Ini memang tak ada jawapan lain. Okey, berlaku perjanjian Hudaibiyah pada tahun ke-6 Hijrah. Waktu itu dengan Ustaz cerita Ustaz cerita dulu. Perjanjian Hudaibiyah ni berlaku pada tahun ke-6 Hijrah. Ketika itu Nabi Muhammad SAW dan 1,500 orang Islam nak menunaikan umrah dan menziarahi keluarga di Mekah. Rombongan itu telah ditahan di Hudaibiyah oleh orang kafir dan mereka membuat perjanjian di sana. Cara ringkasnya Ustaz terang dan kandungan perjanjian tu ialah yang pertama, umat Islam tidak boleh menunaikan umrah tahun itu. Yang kedua, gencatan senjata selama 10 tahun, tak boleh berbunuh-bunuhan, berperang. Yang ketiga, orang Islam yang berada di Madinah tanpa izin keluarga di Mekah kena dikembalikan di Mekah ke Mekah, dan orang yang berpihak kepada Islam berada di Mekah tidak boleh dikembalikan di Madinah. Dan yang keempat ialah boleh melakukan perjanjian tersebut dengan puak-puak yang lain. Jadi itu kandungan perjanjian Hudaibiyah yang dicadangkan oleh orang-orang kafir. Ramai sahabat yang tidak berpuas hati dengan isi kandungan perjanjian tersebut. Setelah 2 tahun lepas itu, berlaku pergaduhan di antara Bani Khaza'ah dan Bani Bakar. Bani Khaza'ah dan Bani Bakar. Bani Khaza'ah ni telah dibunuh 20 orang daripadanya oleh Bani Bakar yang disokong oleh kaum Quraisy. Apabila berlaku pertumpahan darah ini, Rasulullah pun tahu berita itu sampai kepada baginda. Lalu Rasulullah pun marah. Kenapa? Sebab orang kafir telah melanggar perjanjian Hudaibiyah. Apa perjanjian yang dilanggarnya ialah 10 tahun gencatan senjata. 10 tahun gencatan senjata telah dilanggar oleh orang kafir. Apabila perjanjian yang dimeterai itu dilanggar oleh salah satu pihak, maka perjanjian tersebut boleh dibatalkan dan boleh diperangilah. Okey, kemudian Rasulullah SAW memberi 3 pilihan pada orang kafir yang melanggar perjanjian tersebut. Apa dia? Yang pertama, membayar diat. Diat ni ialah ganti rugi. Bukan ruki niga ni. Ganti rugi sebagai tebusan darah kepada keluarga Bani Khaza'ah yang terbunuh. Okey. Bayar satu nyawa tu 100 ekor unta. Kemudian membatalkan perjanjian dengan Bani Bakar. Bani Bakar yang dah membuat pembunuhan tadi, dibatalkan perjanjian Hudaibiyah dengan mereka. Okey. Yang ketiga,
terbatalnya perjanjian Hudaibiyah dan berperang dengan orang-orang Islam. Ini 3 pilihan yang Rasulullah bagi. Orang kafir pilih yang mana? Nombor 1 ke 2 ke 3? Yang ke-3 iaitu terbatal perjanjian Hudaibiyah dan berperang dengan orang Islam. Itu adalah pilihan orang kafir Quraisy. Okey, faham tak ni? Faham. Okey, boleh ingatkan jawapan ni? Okey, kita teruskan Boleh. dengan soalan yang ke-4 dalam soalan kedua ni. Rasulullah SAW merupakan Rasul yang terakhir diutuskan ke muka bumi ini. Okey. Jelaskan 3 tujuan Rasulullah SAW diutuskan. Ini soalan dia adalah soalan yang banyak jawapan. Jadi antara jawapannya ialah menyeru manusia beriman kepada Allah. Okey. Rasulullah SAW diutuskan untuk menyeru kita umat manusia beriman kepada Allah SWT. Kemudian membaiki akhlak manusia. Rasulullah SAW juga diutuskan untuk membaiki akhlak manusia yang waktu itu sangat teruk dan runtuh, iaitu di zaman jahiliah tu. Kalau kita tengok banyak perkara-perkara yang telah dirosakkan, perbuatan yang melanggar peraturan dan apa orang kata tabiat kehidupan manusia. Okey. Seperti perzinaan, zalim menzalimi, tindas menindas. Sebab itu Rasulullah diutuskan untuk membaiki akhlak manusia. Kemudian menjadi contoh dan tauladan kepada umat Islam khususnya dan kepada manusia seluruhnya amnya. Okey? Lagi apa lagi antaranya? Membimbing manusia ke jalan kebenaran. Membawa rahmat ke seluruh alam. Rasulullah SAW diutuskan untuk membawa rahmat ke seluruh alam. Okey, ada tak jawapan yang lain? Ataupun jawapan kamu sama dengan Ustaz? Sama. Sama Okay, sama. Kalau ada yang salah, kalau dia ragu betul ke salah boleh tanya. InsyaAllah kita bincangkan. Ada tak yang lain? Tak ada Okay. Kemudian kita tengok lengkapkan rajah di bawah. Soalan 2.5 ada rajah. Iaitu bahagian mukjizat. Mukjizat terbagi kepada 2. Hisi dan apa? Satu lagi. Mukjizat maknawi. Okey. Maknawi dan hisi. Hisi ni apa? Yang tak dapat diketahui ataupun dirasai dengan yang dapat diketahui atau dirasai dengan panca indera. Itu mukjizat hisi. Mukjizat maknawi yang tak dapat diketahui ataupun dirasai dengan panca indera. Contohnya Al-Quran. Al-Quran tak dapat diketahui dengan panca indera ke? Tak dapat dilihat ke? Dapat. Tapi dalamnya mengandungi cerita-cerita yang menceritakan perkara-perkara yang maknawi ataupun sam'iyat. Contohnya tentang hari akhirat, tentang padang mahsyar, tentang arash, tentang syurga, neraka, malaikat, jin, syaitan, tentang mizan, telaga Kautsar dan sebagainya. Sebab tu Al-Quran dikategorikan sebagai mukjizat maknawi, tak dapat dirasai dengan panca indera. Dan satu lagi contoh, Isra' dan Mi'raj juga adalah mukjizat maknawi. Kerana apa? Yang melalui peristiwa tersebut, tiada siapa yang tahu melainkan Rasulullah dan malaikat Jibril yang melalui peristiwa tersebut. Sebab tu dikenali Isra' Mi'raj tu dikategorikan sebagai mukjizat maknawi juga. Hisi yang dapat diketahui dengan panca indera apa dia? Contoh yang pertama, bulan terbelah 2 tadi. Ustaz dah cerita dia. Kemudian keluar air dari celah jari Nabi Muhammad SAW. Juga mukjizat hisi. Ketika pulang dari peperangan, sahabat minta air. Lalu Rasulullah minta bekas dan Rasulullah letakkan tangan. Dalamnya keluarlah air yang boleh digunakan oleh orang-orang yang ada pada waktu itu. Okey, kemudian lagi apa?
Yang nampak, mukjizat yang jelas ni, yang nampak. Matahari lambat terbenam. Ya, matahari lewat terbenam. Lagi? Membanyakkan makanan yang sedikit. Lagi? Rasulullah mengubati orang yang sakit. Dengan mengusap je orang dah sihat. Itu mukjizat isi. Matahari lewat terbenam, makanan sedikit menjadi banyak. Menyembuhkan penyakit, tu antara contohnya. Okey, soalan 3. Okey. Jawab soalan berikut berpandukan petikan. Okey, ni petikan yang kedua dalam soalan 2018 ni. Siapa nak baca? Siapa nak baca? Cepat, siapa nak baca? Ada tak yang nak cuba baca? Orang lain ada tak? Alisha. 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 Ada tak Alisha? Airin ada, Airin? Ada Baca, Airin. perjanjian Uday dia. berlaku pada bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijrah di Hudaybiyah yang letaknya berdekatan ketua Mekah. Rasulullah SAW Telah bermimpi memasuki Baitul Al-Haram bersama para sahabat dalam keadaan aman dan bersyukur kepada Okey. kaum Sambung Ryan. Alif Ryan, sambung. Ada tak Ryan? Okay. Ustaz. Sambung. Kaum Muhajirin dan Ya, ada. Baca. Kaum Muhajirin dan Ansar. Baca yang ni, kaum Muhajirin dan Ansar. Jap Ustaz, jap. Kaum Muhajirin dan Ansar berasa rindu untuk melihat Kaabah setelah 6 tahun dilarang memasuki Mekah. Bilangan yang keluar bersama baginda kira-kira 1,500 orang. Mereka tidak membawa senjata kecuali senjata bagi mengembara dan pedang bersarung. Okey, bagus. Ini cerita sebelum berlakunya perjanjian Hudaybiyah macam Ustaz dah cakap tadi. Seramai 1,500 orang bersama Rasulullah SAW untuk masuk ke kota Mekah, menunaikan umrah dan menziarahi keluarga. Kemudian ditahan di Hudaybiyah dan berlaku perjanjian di sana. Kita tengok soalan 3.1. Bilakah berlakunya perjanjian Hudaybiyah?
Ada tak jawapannya? Ada. Bulan Zulkaidah ke-6 Hijrah. Bulannya Zulkaidah dan tahunnya 6 Hijrah ataupun ke-6 Hijrah. 3.2. Apakah dua benda yang dibawa oleh sahabat Nabi SAW ketika hendak memasuki Mekah? Ada tak jawapannya? Ada, iaitu senjata bagi pengembara dan pedang bersarung. Senjata bagi pengembara dan pedang bersarung sahaja. Bukannya peralatan nak pergi perang. Peralatan yang selamat dibawa oleh sahabat. Bagaimana perasaan kaum Muhajirin dan Ansar untuk melihat Kaabah? Berasa rindu untuk melihat Kaabah. Jadi perasaannya adalah rindu. Pendek je, rindu. Okey? Ataupun berasa rindu. Nyatakan bilangan sahabat yang keluar bersama Rasulullah ada berapa? Ada 1,500 orang. Kira-kira 1,500 orang. Soalan 3.5. Jelaskan dua pengajaran yang dapat diperolehi berdasarkan petikan tersebut. Okey, daripada petikan tersebut apa yang dapat kita belajar? Iaitu mengutamakan keamanan. Antara jawapan yang boleh kita buat ialah mengutamakan keamanan. Okey, kita kena utamakan keamanan. Sebab tujuan nak pergi umrah bukan berperang. Jadi tu pasal bawa senjata yang yang digunakan oleh pengembara, pedang yang bersarung. Sebab pergi itu untuk tujuan menziarah, bukan untuk berperang. Kemudian bertolak ansur. Rasulullah SAW sangat bertolak ansur semasa dalam peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Itu antara cadangan jawapannya lah. Okey, soalan 4. 4.1. Tulis dua kelebihan membaca Al-Quran. Apa kelebihan membaca Al-Quran? Antaranya ialah mendapat rahmat dan pahala. Kalau kelebihan kita membaca Al-Quran. Ada soalan tu dia kata kelebihan Al-Quran. Ni kelebihan membaca Al-Quran. Kelebihan membaca Al-Quran berbeza dengan kelebihan Al-Quran. Jadi kelebihan membaca Al-Quran ialah apa dia? Yang pertama, mendapat rahmat dan pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, Al-Quran menjadi pembela di akhirat. Al-Quran menjadi pembela di hari akhirat. Pembela kepada kita di hari akhirat. Siapa yang membacanya, Al-Quran akan menjadi pembela, menjadi syafaat. Okey, kemudian diangkat darjat oleh Allah SWT. Orang yang membaca Al-Quran ni Allah angkat darjatnya. Mendapat ketenangan diri, mendapat ketenangan jiwa. Kemudian antara jawapannya ialah Al-Quran sebagai penawar penyakit, urusan dipermudahkan. Itu antara jawapan bagi kelebihan membaca Al-Quran. Okey. Kalau tak sempat nak salin, awak tengok nanti Ustaz akan sediakan rakaman. Okey, kemudian lengkapkan jadual peringkat penurunan Al-Quran. Okey, Al-Quran ini kita pelajari dalam mata pelajaran akidah. Tetapi soalannya keluar dalam soalan sirah. Apa dia? Cara penurunan Al-Quran. Al-Quran juga kita belajar dalam sirah, iaitu dalam tajuk mujizat. Jadi hari ini kita tengok, kali ini kita tengok dalam soalan sirah keluar soalan cara penurunan Al-Quran. Daripada yang pertama, daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Ini peringkat yang pertama. Al-Quran daripada Lauh Mahfuz, tempat rahsia Allah SWT, turun ke Baitul Izzah, langit dunia. Turun sekaligus dekat langit dunia. Ini berlaku pada bulan Ramadan. Kemudian sebelum terus sampai ke Nabi Muhammad, Al-Quran tu melalui malaikat Jibril. Jibril ambil daripada Baitul Izzah dan sampaikan kepada Rasulullah SAW mengikut peristiwa-peristiwa yang berlaku. Itu
peringkat yang kedua. Peringkat pertama daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, peringkat kedua daripada Baitul Izzah kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril. Okey. Kemudian yang ketiga, soalan keempat yang ketiga, itu 4.3, nyatakan 2 aktiviti sosial yang boleh dilakukan di masjid. Apa dia? Pusat ibadah, pusat pendidikan, pusat kemasyarakatan, pusat politik, pusat ekonomi, pusat kesenian. Itu antara aktiviti-aktiviti yang peranan masjid sebagai pusat sosial masyarakat. Okey, boleh rujuk kat sini tengok jawapannya. Kemudian 4.4, nyatakan 2 tindakan Rasulullah SAW selepas memasuki kota Mekah dalam peristiwa pembukaan kota Mekah. Selepas menawan kota Mekah pada tahun ke-8 Hijrah tu, Rasulullah SAW dan para sahabat daripada Madinah menyerang Mekah seramai 10,000 tentera. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah setelah menakluki kota Mekah ialah yang pertama, tindakannya memusnahkan 360 buah bala yang diletakkan di sekeliling Kaabah. Kemudian mengarahkan Bilal bin Rabah melaungkan azan di bumbung Kaabah. Kemudian Rasulullah SAW dan sahabat bertawaf di Kaabah dan solat sunat. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan khutbah kepada penduduk Mekah. Dalam khutbah tersebut Rasulullah SAW telah mengampunkan kesalahan yang dilakukan oleh penduduk-penduduk Mekah terhadap baginda. Okay, dengan sifat maaf itu ramailah yang memeluk Islam kerana kagum dengan sifat maaf Rasulullah SAW. Kemudian 4.5, soalan yang terakhir, lengkapkan carta di bawah, iaitu carta tentang Perang Badar. Ketua bagi tentera Islam pada ketika itu dalam peperangan Badar ialah siapa? Nabi Muhammad SAW ataupun Rasulullah. Itu jawapannya. Yang kedua, bilangan tentera Islam seramai berapa orang? 313 orang. Okey, tempat perang ni berlaku di mana? Di Lembah Badar ataupun tempatnya namanya Badar. Sebab tu nama peperangan Badar. Dan yang terakhir, keputusan perangan ini tentera apa yang menang? Tentera apa? Tentera Islam yang memenangi peperangan ini. Jadi begitulah soalan yang terakhir dalam mata pelajaran ataupun kertas soalan sirah bagi tahun 2018 yang telah kamu buat. Okey. Ada apa-apa nak tanya tak? Ada tak? Tak ada. Jadi untuk itu saja kelas kita pada petang ni. Semoga ia memberi manfaat kepada kamu. Teruskan membuat latihan dan ulang kaji. Semoga apa yang kita pelajari pada petang ni dapat memberi manfaat dan membantu kamu dalam mempelajari khususnya mata pelajaran sirah ini. Okey? Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz.